Ha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan ini Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir ke Dewan Baitul Salam ini untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini Allah hitung sebagai amal saleh dan dengannya kita berharap Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah di malam hari ini sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, mari kita sama-sama membaca isi kandungan kitab tajwid Al-Quran, yang mana hari ini kita akan masih lagi berada di bawah tajuk istilah tanda bacaan Al-Quran resam Uthmani. Istilah tanda bacaan Al-Quran resam Uthmani. Jadi kalau seingat saya, kita berhenti pada poin yang ke-12. 11. Berapa? 11. 11 dah baca belum? 11 belum. So kita baca sampai 10 je kah? Yang dekat bulatan berhias tu. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita pergilah kepada tanda yang ke-11 ataupun poin yang ke-11, iaitu tanda bintang. Dalam Al-Quran yang kita bacakan hari ini, maka kita akan jumpa satu tanda tu sebenarnya tanda bunga kot, lagi mudah nak faham tak? Tapi dia kata tanda bintang. Bintang pun bintang lah. Tengok dalam buku masing-masing, muka surat saya ni 104. Kalian ni 100 berapa? 105. Ada 103, ada 104, ada 105. Tak apalah. Yang penting kita jumpalah poin yang ke-11, iaitu tanda bintang. Tanda bintang ini menunjukkan permulaan ataupun kesudahan setiap juzuk. Setiap kali kita jumpa bintang ini, ketahuilah kita akan masuk kepada juzuk yang baru. Maksudnya, kalau masuk muka surat 21, kita boleh tengok dekat sayaqulus sufaha akan ada tanda bintang tu, muka surat 22. So kita akan jumpa lah. Cuba try buka muka surat 22, jumpa tak tanda bintang? Lepas tu kita buka muka surat 42, 62, 82, maka kita akan jumpa tanda bintang ni. Ataupun tanda bunga ni kan. Ada tak? Mahathir jumpa tak? Muka surat 22. Atas kali. Kan? Jadi makna katanya, jumpa je bintang tu, selesailah juzuk 1. Dan kita akan jumpa lah, dia tulis kat tepi tu, juzuk 2. Ada tak tepi tu? Kan? Muka surat 22. Lain rupa dia. Lain pula bintang dia, ya Allah. Tak apalah. Lain pun, yang penting kita tahulah, once kita masuk muka surat yang dimulai dengan 2 sahaja, juzuk yang baru. Ahlan wa marhaban. Siapa? Barakallahu fiik. Ahlan wa marhaban Ustaz. Baik, tengok dekat sini. Tanda bintang ini menunjukkan permulaan ataupun kesudahan setiap juzuk. Sesuatu hizb 1/4, setengah ataupun 3/4. Cuma tanda ini tidak diletakkan pada 1/4 yang pertama dan juga di awal surah. Dalam Al-Quran Mushaf Brunei Darussalam menggunakan tanda ini. Ini tanda apa pula ni? Dah macam apa kita panggil ni, breakdance pun dia kak? Bunga berputar untuk maksud yang sama. Jadi cara mudah nak nampak tanda bintang ni, nak masuk juzuk baru je lah kot. Paling mudah nak faham. Dalam sebuah Al-Quran Resam Uthmani mempunyai 30 juzuk dan setiap juzuk terbahagi kepada 2 hizib. 60 hizib pada sebuah Al-Quran. Kemudian setiap hizib terbahagi kepada 4 rubu'. Faham ke tak faham ni? Satu juzuk ada 20 muka surat. Kalau 10 muka surat, kita panggil 1 hizib. Kalau 20 muka surat, kita panggil 2 hizib. Faham tak? Jadi kalau orang tanya, saya kata dekat Mahathir, tolong baca 1 juzuk. Automatik Mahathir kata, aku kena baca 20 muka. Saya kata, Mahathir, tolong baca 20 juzuk. Saya kata kepada Ustaz Aidil pula, tolong baca 1 hizib. Maksudnya dia kena baca 10 muka surat. So dia akan tanya balik, Ustaz, hizib pertama ke hizib kedua? Bermula muka surat 1 ke bermula muka surat 11? Faham tak? So dalam Al-Quran, 1 hizib pula, dengar, 1 hizib pula
ada 4 makra'. Dekat sini dia kata ada 4 rubu'. Sama ada rubu' ataupun makra', maksud dia setiap 2 muka setengah akan ada 1 bintang. Ataupun kalau kita buka muka surat 5, kita jumpa bintang tu. Cuba buka muka surat 5 atas kali. Wa basyiril ladzina amanu, bawah dia innallaha la yastahi. Faham tak? Ada jumpa bintang tu? Buka muka surat 7, ada wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada tak bintang lagi? At-Ta'murun dan Nas, ada tak? So, 1 juzuk kita akan jumpa 4 bintang. So, 1 juzuk, 10 muka akan ada 4 bintang. Makna kata 1 juzuk ada 8 bintang. Jadi, orang yang terror ni pula, dia panggil benda ni makra' ataupun ain. Kat sini dia panggil rubu'. Faham tak? Jadi, kalau saya kata, ini soalan aras tinggi lah. Syahir, tolong baca juzuk 1, rubu' yang ketiga. Dia dah tak ada bunyi dah. At-Ta'murun dan Nas. Dia dah tak bunyi dah. Afatatma'una ayyubnil lakum. Dia kata macam tu je. Tolong baca rubu' yang ke-6. Jadi kita pun mana satu ni? Wattaba'u ke? Manansah ke? Dia gitu. Nampak tak? So tak apalah. Yang ni tak hafal pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya kita yang belajar Quran ni kita tahu. 1 juzuk, 20 muka. 10 muka, 1 hizib. 1 hizib, 10 muka, ada 4 rubu'. Ada 4 bintang tu. 1 juzuk ada 8 bintang. Jadi saya kata Syahir, tolong baca juzuk ke-5, bintang ke-6. Sebagai contoh macam tu. Jadi geng-geng yang terror ni dia boleh baca lah. Macam saya tak terror, tak boleh baca lah. Boleh faham tak? Tapi benda tu tak dituntut lah. Ni nampak tak? Siapa hafal, siapa tak hafal, tak jadi masalah. Okey, ini bermakna bahawa setiap juzuk mempunyai 8 rubu', 8 bintang tu, dan sebanyak 240 rubu' dalam sebuah Al-Quran. Jadi kalau ada tiba-tiba lah soalan, apa kita panggil apa? Teka-teki kan. Satu juzuk, satu Quran ada berapa rubu'? So malam ni kita dapatlah jawapan. Berapa? 240 rubu'. Ada 240 bintang tu lah. Yang dekat innallaha la yastahi, dekat at-ta'murun an-nas bil bir. Kan? Benda tu. Jadi seorang pembaca Al-Quran boleh khatam Al-Quran dalam masa 8 bulan. Sekiranya dia baca 1 rubu' setiap hari. Ni dia bagi apa kat kita ni? Jalan. Macam mana nak khatam setahun sekali. Ataupun 8 bulan sekali. Cuma buat sehari baca 2 muka setengah. Ataupun 3 muka. Sehari baca 3 muka 8 bulan. Salathina juz'ah. 30 juzuk. Tapi cakap senang lah. Nak bikin tu. Tapi tak apalah, semua benda bermula dengan doa. Tak ada benda tiba-tiba orang boleh khatam. Doa, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi. Alhamdulillah, kita jumpalah tips-tips begini. Terdapat tanda keterangan mengenai pembahagian tersebut di ruang tepi muka surat Al-Quran Rasam Osmani seperti berikut. Tanda yang di tengah dipergunakan dalam Al-Quran, Mushaf Brunei Darussalam, untuk memberi keterangan maksud yang sama. So tak apalah, yang ni cuma lukisan sahajalah. So dia tengok, dia tulis kat situ hizib 1, rubu' hizib 1. Tak apalah. Yang penting kita tahu dah. Kita jumpa kotak-kotak begini ni, maksudnya nak bagi tahu dah hizib yang keberapa. Sebab 1 juzuk ada 8 hizib. Lihat. Ya ke 1 juzuk 8 hizib? Mana ada? 2 hizib je kan? 2 hizib aja. Tengok muka surat yang berikutnya, juzuk kedua dia tulis kat bawah tu, hizib ketiga pada surah Al-Baqarah ayat 142. So dalam kurungan dia buat macam tu lah. Dalam lukisan tu dia tulis juzuk yang kedua, hizib yang ketiga. Lihat. Tak apa benda ni. Yang penting kita baca Quran hari-hari, insya-Allah. Baik, kita ambil yang terakhir nombor 12 sebelum kita baca Quran 820. Garisan melintang. Garisan melintang yang terletak di atas atau di bawah beberapa kalimah tertentu menunjukkan kalimah tersebut memberi peringatan tunduk sujud kepada Allah. Ayat ini dipanggil apa? Garisan ni tanda untuk sujud tilawah. Maka pembaca dan pendengar disunnahkan untuk sujud. Sunat, dia bukan wajib. Dalil dia ketika Sayyidina Umar sedang bagi khutbah, maka sampai saja pada ayat sujud tilawah, maka dia turun daripada mimbar, kemudian dia sujud. Semua makmum pakat-pakat sujud. Minggu depan dia bagi lagi sekali tazkirah, jumpa ayat sujud tilawah, maka dia teruskan khutbah hanya tanpa dia turun daripada mimbar. Makna katanya, siapa nak sujud, tengok keadaan lah. Kalau atas train tiba-tiba nak sujud, macam atas kereta api kan, bersesak-sesak pula nak sujud lagu mana kan. So kena bijak-bijak. Al-Kayyis. Pandai-pandai. Baik,
tanda ini, tu tanda kubah tu, menunjukkan tempat berhenti bacaan untuk melakukan sujud. Ia hanya berada di hujung ayat sujud tilawah atau tidak lebih daripadanya 3 ayat. Dalam sebuah Al-Quran boleh didapati 15 tempat sujud tilawah. Boleh buka muka surat 91 lah kot kan. Kalau siapa-siapa nak tengok nanti, berkenaan dengan tajuk besarnya, sujud tilawah. Okey, apa yang berlaku kita baca macam dianjurkan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah. Tapi tetap juga dhaif. Yang paling sahih subhana rabbiyal a'la. Sujud tilawah ni, apa-apa sujud yang paling sahih subhana rabbiyal a'la. Pasal jelas dalam satu hadis Nabi kata, ketika turun sahaja fasabbih bismi rabbikal azim, ayat terakhir surah Al-Haqqah, Nabi kata jadikan bacaan ini dalam rukukmu subhana rabbiyal azim. Ketika turun ayat pertama surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, maka Nabi kata jadikan ayat ini dalam sujud. Maka sebab tu setiap kali apa-apa bentuk sujud kita pun sebut subhana rabbiyal a'la, itu yang paling sahih. Baik, penjelasan lebih lanjut boleh diikuti tajuk bacaan sujud tilawah dalam buku ini. Sebagai contoh kita dapat tengok dekat sini, fasjudu lillahi wa'budu. Cuba sebut. Jadi dekat sini kita boleh nampak ada garisan dekat atas perkataan fasjudu. Kemudian selepas daripada perkataan wa'budu, kita nampak ada tanda kubah tu. Siapa berkelapangan sujud, siapa tidak, maka dia boleh teruskan pada bacaan. Tapi dalam buku ni, tu kata dalam buku ni dia ajarkan kepada kita adakan lafaz gantian. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terpulang. Sebab sebahagian kata untuk ganti sujud tu lah. Pasal dah tak turun sujud, maka berhenti sejenak, maka sebutlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca boleh, tak baca pun tak jadi masalah. Pasal dia bukan anjuran. Faham tak? Makna kata dia bukan macam dalam mazhab Syafi'i ni tertinggal kunut kena baca, kena buat sujud sahwi. Dia tak ada anjuran gitu. Tak baca pun sah juga bacaan Quran kita. Sebab yalah, makna katanya adalah khasiat ataupun fadilat kalau kita sujud tilawah ni, syaitan akan nangis. Pasal dia kata iblis akan nangis sebab dia kata Allah suruh aku sujud, aku tak sujud. Tapi anak Adam ketika Allah kata fasjudu lillahi wa'budu, maka dia sujud. Sebab dalam hidup kita ni kadang-kadang kita banyak buat syaitan ketawa, jarang buat syaitan menangis. Apa di antara jalan buat syaitan ketawa? Menguap dalam keadaan berbunyi. Syaitan ketawa kiki. Jadi antara jalan nak buat dia kecewa dan juga bersedih, sujud. Sebab tu kita kata barang siapa yang ada kelapangan sujudlah. Okey, jadi minggu depan kita sambung lah surat 13, 8.25 dah. Baik, ada soalan tak? Tak ada. Dia sekadar nak bagi tanda sahaja. Kan? Mudah untuk dihafaz. Kan? Zaman tu memang untuk orang hafal-hafal kan. So macam itulah kaedah dia, baca rubuk 4, baca rubuk 6. Dia tak adalah. Sebahagian pula berpendapat tukar cerita. Untuk tukar cerita daripada satu kisah kepada kisah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang lebih utamanya, bacalah Al-Quran. Sebab ramai suka bahas teknikal. Tapi yang padat dia tak nak baca yang betulnya. Taib, jadi insya-Allah kita terus kepada bacaan Al-Quranul Karim kita. Kita dalam surah An-Nisa betul? Ayat yang ke-2. Taib, buka Al-Quran masing-masing. Muka surat 77, ayat 2. Baca Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Kenapa kita tak baca bit-tayyib? Kenapa? Sebab apa tak baca macam tu? Tak, soalan saja je ni. Pasal tak sedap. Senang. Pasal tak ada yamat dekat situ kan. Faham tak?
Dia tak ada ya mat. Bila tak ada ya mat, tak bolehlah baca panjang. So kita kena berhenti handbrake lah dalam keadaan melan bit-tayyib. Boleh tak? Sekali lagi. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا. Baik, orang pertama baca ayat 2, orang kedua baca ayat 3. Okey, jelas? Abang Farid, sila dulu. Okey, tolong baca ramai-ramai ayat 2, ayat 3 ni. Wa atul yatama ramai-ramai. 1, 2, 3. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit طيب. Sambung. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. Taib. Anda baca sekali imbas saya seorang-seorang, kemudian kita tadabbur 2 ayat yang kita baca ni. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Baik, 2 ayat ini kesinambungan daripada ayat yang pertama. Ya Allah Ta'ala suruh kita sembah Allah. Bukan setakat sembah. Allah kata wattaqullah. Takwalah engkau kepada Allah. Beribadahlah engkau kepada Allah. Allazi tasa'aluna bih. Yang engkau menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kerangka kau nak minta-minta. Jadi dalam kehidupan ni
Memang yang suka meminta-minta makhluk ke pencipta? Makhluk lah. Kalau kita jadi bos, kita akan minta pekerja kita buat kerja. Perintahkan dia, bukan minta dia. Kita perintahkan dia buat kerja. Cukup bulan dia akan minta gaji. Jadi macam tu. Allah Ta'ala sangat gemar, sangat cinta kepada orang yang meminta-minta. Sampai dalam satu hadis, Nabi kata, innallaha hayyun karim. Allah Ta'ala maha malu, maha dermawan. Bila Allah Ta'ala malu, yastahyi idza rafa'al abdu yadah, bila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, an yaruddahuma sifran khaibatain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama Allah tak bagi apa-apa kepada dua tangan yang menadah tadi. Allah malu sangat. Makna kata, mintalah. Dan kita dah pernah baca satu hadis, satu syair yang mana syair tersebut berbunyi, la tus'alunna bunayya adama hajatin. Jangan pernah sekalipun kau minta kepada anak Adam walau satu hajat kalau mampu. Wasalil ladzi la tuhjab abwabuhu. Mintalah kepada dia yang tak pernah tertutup pintu pemberiannya. Allahu yaghdab in tarakta su'alah. Allah marah sangat kalau kau tak minta padanya. Wa bunayya adam yaghdab in sa'altah. Sedangkan anak Adam mesti marah kalau kau asyik minta aja dekat dia. Jadi dalam ayat pertama ni Allah suruh kita minta pakai nama dia. Nama Allah ada berapa? Banyak, ada 99. Betul tak? Jadi mintalah pakai nama Allah. Sebab macam kita dah pernah syarah dahulu, Nabi kata, Alizzu ya dzal jalali wal ikram wa ya hayyu ya qayyum. Kau kena ulang-ulang selalu, wahai umatku, ya dzal jalali wal ikram dengan ya hayyu ya qayyum. Ulang-ulang minta pakai nama tu. Kemudian yang perintah kedua dalam ayat pertama ni, Allah suruh kita jaga tali silatur. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah kata jaga hubungan silaturahim. Dalam satu hadis Nabi kata, man arada an yunsi'a aw yansa'a. Apa dia? Malahu wa umrahu falyasil rahimah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa nak umur panjang, barang siapa nak rezeki luas, sambunglah tali silaturahim. Walau sebatas assalamualaikum, apa khabar, lama tak jumpa. Sebatas tu pun semoga kita tergolong di kalangan orang yang cuba menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahanlah. Kita tak boleh nak dakwah berat-berat, tak pandai, tak hafal dalil banyak-banyak, tapi sekurang-kurangnya kita boleh sambung tali silaturahim. Itu pun di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya khabar adik-beradik. Kadang-kadang kita tanya orang luar. Mak bapak sendiri tak telefon dah dekat 2 minggu dah. Adik-beradik sendiri tak tanya khabar. Sedangkan adik-beradik terpaksa ketuk rumah jiran minta garam, minta beras. So, dekat mana ihsan kita? Sebab itu dalam bab sedekah paling utama bagi dekat keluarga, dekat family, adik-beradik. First kali mak ayah, adik-beradik. Barulah pergi kepada al-yatama wal masakin wa ibnis sabil. Baru dah pergi ke arah-arah yang lain. Boleh? Jadi Allah Ta'ala kata apa? Innallaha kana alaikum raqiba. Allah Ta'ala memerhatikan apa saja yang kalian duk buat. Jelas? Sebab tu juga kita sangat berhajat jamaah sekalian, kawan-kawan sekalian, dengan satu doa yang Nabi ajarkan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada terkena penyakit kemunafikan. Kadang-kadang muka kita, muka orang beriman, hati bagai serigala. Jahat, suka nak ambil kesempatan di atas kelemahan orang. Jangan. Sebab tu kita berhajat kepada pakaian orang baik-baik, hati pun nak kena baik. Dan di antara doa yang kita kena selalu baca, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya. Ya Allah, jaga hati kami, jangan sampai seluruh perbuatan kami semua kerana riak saja. Riak ni benda apa? Betul lah tu. Riak tu adalah syirik kecil. Tapi riak ni buat satu benda untuk dapat apa? Pandangan orang. Dia ada satu lagi kawan dia nama sum'ah. Sum'ah ni pula kita bikin nak dengar pujian. Kalau tak ada orang, tak buat. Tak ada orang puji, jadi lembek. Tak jadi gitu. Jadi sebab itu Nabi ajar kita doa, bersihkan hati kami daripada terkena penyakit munafik. Amal kami jangan sampai kami riak. Wa alsinatina minal kadzib. Ya Allah, jangan sampai lidah kami ni tergolong di kalangan lidah yang asyik-asyik tipu orang, scam orang. Wa a'yunana minal khianah. Jagalah mata kami jangan sampai khianat. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun. Kerana engkaulah yang maha mengetahui tentang mata-mata yang khianat. Depan kita, Masya Allah, bagus, handsome, cantik. Pusing belakang. Kan? Tunggulah nasib kau. Faham tak? Ada orang macam tu. Jadi kita berharap bukan kita orang yang perangai macam tu. Talam dua muka.
Depan orang sengih, belakang orang mata jegir. Tahu jegir? Khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, jaga kami daripada apa yang ada di balik hati. Innaka ta'lamu khainatal a'yun. Kau maha tahu tentang mata-mata yang jahat dan juga apa yang terdapat di balik hati. Jadi kenalah rasa yang Allah Ta'ala senantiasa raqib. Raqib ni mengawasi, memerhati. Jelas. Ayat yang kedua kita baca ni. Kesinambungan daripada perintah yang pertama tadi, Allah Ta'ala suruh bertakwa kepadanya dengan minta-minta pakai nama dia. Yang kedua ataupun yang ketiga, Allah suruh bagi hak anak yatim. Wa atul yatama amwalahum. Allah kata bila anak-anak yatim ni dah pangkat, apa kita panggil, baligh. Baligh ni maksud dia dewasa lah. Kalau dewasa tapi tak berakal, wajib tak bagi? Tak wajib. Kalau baligh tapi tak berakal. Sebab tu kalau kita tengok ayat yang ke-6 nanti, Allah Ta'ala suruh bagi. Bagi tapi kena uji dulu. 2 campur 2 berapa? 5 campur 5 berapa? Kalau bagi RM10, harga barang RM8, berapa kita akan dapat balik? Dia baru kata RM2. Ni harta kau ambil balik. Maksudnya apa? Rushda, dia dapat petunjuk. Tapi ada orang ni kalau 10 tolak RM8, berapa ringgit? Dia kata 15. Masalah lah. So budak ni ada something wrong somewhere. Tak layak lagi nak bagi. Sebab apa? Takut jadi mudarat dekat dia. Faham tak? Jadi dekat sini Allah kata bila sampai cukup umur, bagi. Wa atul yatama amwalahum. Wala tatabaddalul khabitha bit tayyib. Jangan pernah sekalipun engkau menukar suatu yang rosak dengan suatu yang baik. Anak yatim, budak kecil, kita pula jadi pemegang amanah. Bila harta-harta dia kita duk apa kita panggil tu? Kita biak-biakkan harta jadi banyak. Tiba-tiba harta yang kita punya sendiri tu, kambing yang kurus, dia punya kambing yang gemuk, kita pergi tabaddal. Apa tabaddal? Ibtidal. Badal-badal haji, tukar kan? Kita pergi tukar. Hak dia yang gemuk tu kita ambil, hak kurus kita pergi bagi kat dia. Alah, budak kecil mana tahu pasal kambing. Budak kecil kena pegang duit sikit-sikit. Cerita apa tu? Cerita apa tu? Doremi Asyik labu-labi ya. Kan bila haji bakhil tu, orang minta sedekah tu kan. Jadi dia kata apa? Budak kecil tak boleh pegang duit banyak-banyak, bagi RM1. Cikgu Murni datang lah, RM1,000 dia bagi kan. So pasal apa bagi RM1,000? Pasal cinta hati datang. So macam tu lah. Sepatutnya kita ni bila letak agama nombor 1, kita tak akan rasa berkira-kira nak bagi. Belanja pi lah. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. So ini pesanan penting. Wala tatabaddalul khabitha bit tayyib. Kalau saya baca dekat dalam tafsir Ibnu Kathir ni, Sufyan Ats-Tsauri riwayatkan daripada Abi Saleh, dia kata janganlah engkau tergesa-gesa dengan rezeki yang haram sebelum datang kepada engkau rezeki yang halal. Selalu kita ingatkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, Atani Jibril datang kepada aku wa nafatha fi ru'ya. Kemudian Jibril bagi tahu ke aku, annan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqah. Setiap jiwa tak akan pernah mati kecuali selepas disempurnakan Jadi jangan kalut nak ambil rezeki cepat dengan jalan haram, kerana rezeki jalan halal tu sebenarnya dah ada. Tunggu waktu nak sampai. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka doalah pada Allah Taala supaya Allah bagi kepada kita sekeping hati yang senantiasa minta tolong dekat dia, bersyukur dengan dia. Lagi baiki amal soleh pun bantuan datang daripada dia. Boleh jelas tak? Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan pula pergi makan harta anak yatim tu jadi harta kau. Tengok tak dalam surah Al-Fajr Allah kata apa? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi, apa lepas tu? Kalla balla tukrimunal yatim. Kata Allah, manusia ni kalau kami bagi rezeki, dia akan kata, oh Tuhan aku sayang aku. Tengok tak, saya terbaca kat Facebook lah. Ada satu artis ni kan, dia tersingkir tak? Saya tak tahu nama apa dia, tapi saya tak nak dengar pun lagu dia kot. So dia kata apa? Biarlah aku tersingkir pun, aku tersingkir apa, aku kaya juga. Ini di antara dia punya ayat tu kan. Aku ada ramai pekerja, aku ada bla-bla. Saya baca, tak dengar pun dia sebut, tapi tengok tulisan dia. First kali yang terlintas dekat kepala saya kan, ini sebiji ucapan Qarun. Kan? Sebab Qarun kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Hari ini apa yang aku dapat semua datang daripada titik peluh aku. So seolah-olah
Dia pun nak bagi isyarat, kalau aku tak masuk pertandingan ni, aku tak tersingkir apa, aku kaya juga. Maksudnya, bila ada orang cuba sampaikan teguran, kadang-kadang dia pasal kepala, pasal kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Manusia ni suka melampaui batas. Bila dia tengok serba-serbi dia ada. Bila orang bagi nasihat, kau nasihat aku, kau bukan ada apa pun. Aku tu tak kaya juga. Tak ada beza macam Qarun. Kalau hidup zaman tu jadi bini dia kot. Na'udzubillah min zalik. Geram mak kita. Kalau kita kaya, ramai lagi orang kaya daripada kita. Betul tak? Nak sombong dengan siapa duit banyak-banyak? Sebab duit banyak macam mana pun, makan sepinggan dua je. Tak boleh lajak lagi dah. Tak boleh lajak lagi. Hari ni saya kena paksa makan. Daripada pukul 1 saya makan sampai pukul 4 petang tadi. Tak boleh gerak. Orang tu tahan kat Seoul Garden. First time saya pergi makan kena chop tangan ni. Sampai hari ni, sampai sekarang tak hilang lagi chop ni. Kena chop. So setiap kali saya chop ni, saya pergi je, tangan saya begitu je. Orang pun sila rasa. Dan itulah kali pertama saya rasa, ikan tu pun nama dah tak ingat dah. Tak ingat dah nama ikan. Hak pelik-pelik. Subhanallah. Tapi ajib lah harga dan juga rasa dia lain lah. Faham tak? Jadi manusia ni, kalau Allah bagi satu-satu nikmat, dia akan, Tuhan aku sayang aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara rizqah. Kalau Allah Taala sempitkan sikit rezeki kita, fayaqulu rabbi ahanan. Manusia ni akan kata, Tuhan aku hinakan aku, Tuhan aku tak sayangkan aku. Allah jawab, kalla, bukan macam tu. Balla tukrimunal yatim. Sebab pertama kalian disempitkan rezeki, kalian tak muliakan anak yatim. Itu sebab punca utama dia. Jamaah sekalian, kita ni semua geng-geng yang kita sandarkan diri kita sebagai salafi, ahli sunnah wal jamaah dan semisalnya, dalam tahun ni berapa kali kita pergi menyantuni anak-anak yatim? Berapa kali kita jumpa dengan dia, kita bagi salam, kita usap dia, kita peluk dia, tanya dia khabar dia macam mana. Walaupun kita ada Baitul Ihsan dekat Taman Maluri kan. Berapa kali dalam setahun? Paling-paling pergi buka puasa free. Tak contoh jangan terasa hati. Begitu lah. Tiba-tiba kita kata, kenapa Tuhan sempitkan rezeki aku? Kenapa Tuhan sempitkan rezeki aku? Sebab poin utama dia, bala tu kriminal yatim. Dan kita tak habis-habis tengah-tengah duk makan, betul-betul lah anak-anak yatim ni minta sedekah, kita pun kata sindiket. Dia sindiket, dia tak sindiket tu cerita lain lah. Tapi poin utama dia ihsan tu kan. Bagi kalau rasa boleh bagi, kalau tak boleh bagi, senyum. Cakap elok-elok. So ini di antara bentuk takrim, kita panggil apa? Ikram, memuliakan anak yatim. Jangan pandang mereka ni macam apa kita panggil? Macam tak wujud. Kan? Sebab Nabi kata, ana wa kafil yatim fil jannati kahatain. Hakadha kan Nabi kata, aku dengan penjaga anak yatim nanti dekat syurga macam ni kan. Wa asyara biyadihi. Kemudian Nabi tunjuk jari dia kan. Di asabihi. Apa kita panggil ni? Al-wusta dengan apa satu lagi tu? Jari tengah dengan jari telunjuk Nabi. Nabi tunjuk kan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makna katanya jangan ambil hak anak yatim. Innahu kana huban kabira. Sebab dia adalah dosa yang sangat besar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Allah Taala ni ayat ni ramai orang celik balik kot. Tapi tak tahu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kau rasa tak mampu nak berlaku adil terhadap anak yatim, apa nak kena bikin? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Kita pun tak ada masa 24 jam nak pergi layan jamu peluk anak yatim, tanya khabar. Jadi antara kebaikan yang kita kena buat dalam kehidupan ni kahwin. Ketawa apa? Oh, kacau, jangan marah. Tak, betul. Fankihu ma tabalakum, nikahlah. Dan Allah sendiri sebut ma tabalakum minan nisa. Cari perempuan hak baik-baik, hak elok-elok. Tak ideal kita nak cari perempuan ni kena tengok berapa kriteria. Ada berapa Ustaz? Berapa? 4 dah? First, cantik. 2, harta. 3, keturunan. 4, diniha. Fasfar bidzatid din taribat yada. Pilihlah agama, nescaya engkau akan berbahagia. So baguslah, kita semua dah tahu kriteria tersebut. Tapi cantik ni subjektif. Ada orang tengok dia biasa-biasa je, tapi kita tengok dia, Masya Allah, Tabarakallah. Ada orang tengok dia cantik, kita pula tengok biasa je pun. At last ataupun at least, kurang-kurangnya kita ni lah yang nak hidup sekali dengan dia. Asal sejuk di mata kita, qurrata a'yun, cukup lah. Sebab nak jaga mulut orang tak akan selesai.
Abu Talha buat status pun ini hari isteri dia masuk juga. Komen. Kan? Perempuan dah berubah, tak pernah janji nak berubah juga kan. Jadi gitu anak baca. Betul lah tu. Kalau anak campur aduk, anak pula kena teruk nanti. Tak boleh. Si isteri dia tag isteri anak. Kan? Gitu jemaah sekalian. So Allah Ta'ala suruh kita pilih wanita hak baik-baik. Tabah. Tayyib. Baik-baik. Yang bagus-bagus. So 4 kriteria tu lah. Nanti kalian dah ada anak nanti. Ada anak perempuan. Didatangi oleh seorang lelaki nak jadi menantu kita, kita kena tengok berapa hal? 4 juga. Kalau kita nak pilih menantu lelaki, berapa kriteria yang kena tengok dalam agama? Apa dia? Agama. Idza ja'akum rajul mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Nabi kata kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang mana baik pada agamanya, baik pada akhlak. Orang ada agama, orang ada akhlak, package. Pasal dia akan tahu tanggungjawab. Faham tak? Tapi kalau baik akhlak saja tak ada agama, maka dia akan sia-siakan kita. Sebab tu saya teringat kata Ustaz Armin rahimahullahu ta'ala, Halim Naro. Dia kata apa kepada kita? Kalaulah Romeo dan Juliet betul-betul lah yang dipanggil sebagai cinta sejati, berkahwin, nescaya 3-4 tahun dia akan bercerai. Ya. Pasal apa? Pasal cinta yang dia agungkan bukan kerana Allah. Kan? Hanya kerana seorang tampan, seorang jelita. Dan akhirnya kita tengok dalam peristiwa Islam pun Abu Lahab handsome ke tak? Abu Lahab handsome. So apa nama dia Lahab? Bersinar-sinar. Munawar. Bini dia nama apa? Ummu Jamil. Ibu segala kecantikan. Tapi Allah Ta'ala hina. Jadi cantik tak guna. Handsome tak guna. Kalau tak ada agama, kalau tak ada akhlak. Allah tak, itu dia punya gelaran. Dia bukan kunyah. Tu gelaran dia. Memang dia handsome, bapak segala handsome. Macam Abu Jahal kan. Nama asal dia Abu Hakam. Nama betul dia Amru bin Hisham, tapi orang panggil dia Abu Hakam pasal bijak. Faham tak? Tapi dek kerana dia lawan Nabi SAW, Nabi panggil dia Abu Jahal dan dia reda. Abu Hurairah pasal bawa kucing dalam baju kan. Nabi dia tengok apa buat gerak je. Betul lah. Orang panggil dia Abu Jahal, dia jawab kan. Maksud reda lah tu. Kalau orang panggil kita, hai si bengap, kita wah kenapa? Macam kita reda lah kan. Faham tak? Jadi jemaah sekalian, gitulah. Dan Allah kata suruh kahwin berapa? 2, 3 atau 4. Ini yang diletakkan dalam agama. Tapi zaman dulu tu, Nabi SAW dapat khususiyat lah sampai 9 kan. Tak apalah tu cerita Nabi. Cerita kita ni hak 1 pun okey lagi daripada yang tak ada ni. Nasib baik Abu Talha tadi sampai warubak tu anak tengok. Okey, ayat ni sampai nafas. Maknanya lari treadmill bagus untuk ayat ni. Kan? So kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Bagi yang mampu lah. Mampu ni pula bukan dari sudut harta semata-mata. Ana betul lah, ada jumpa kan kawan-kawan Ana yang memang jenis memang kaki poligami kan. Sikit-sikit jumpa sembang bab tu. Sikit-sikit semua. Tapi demi Allah, bila Ana duduk tengok muka dia, Ana tengok dia punya kekuatan tenaga dia, Ana kata, faham tak? Dia sendiri cakap, Ana ni Syekh, malam-malam tak boleh nak buat. Dah tak mampu dah, dia kata. Harapkan kopi ni, harapkan ni. So Ana kata, dah apa benda kau buat? Faham tak? Sebab mampu ni bukan asal ada duit. So, banyak benda nak kena fikir. So, orang tak kahwin lagi, anak cakap buat tu kena faham lah. Takkan tak faham juga. Kan? Dia tak boleh nak bersetubuh. Dia kata tak ada power, tak ada itu. Entah kena kahwin. Nah, seorang pun elok lagi kata ni kan. Tak buat 2, 3, 4. Takut, kita takut. Satu hati pun kadang-kala tak mampu nak jaga. Apatah lagi 2, 3 hati. Tapi tak apa, benda ni dia akan ada khilaf sampai kiamat lah. Ada je lah orang akan tembak kita balik kan. Tapi kita tak tolak siapa nak poligami. Fadal mashkura. Cuma dalam ayat ni jelas Allah kata fa'in khiftum alla ta'dilu. Kalau kau rasa diri kau tak mampu nak berlaku adil. Adil. Maksud adil dekat sini bukan adil giliran semata-mata. Banyak benda emosi. Nak kena adil. Makan, minum, tempat tinggal, waktu. Saya ada satu kawan kat Madinah dulu. Kalaulah dia buat satu-satu benda, tak pernah dia tak ajak saya.
Faiz, aku dah tukar telefon, kau kena tukar telefon. Ada macam tu. Perangai dia. Faiz, aku dah beli kereta, kau kena beli kereta ni. Semua benda. Tiba-tiba dia balik Singapura, saya balik Malaysia. Tiba-tiba jumpa dekat Madinah, balik pergi buat umrah. Saya marah, dia kata, aku dengar satu benda yang kau tak ajak aku. Kahwin. Tiba-tiba kawan-kawan dekat Malaysia bagi tahu, kau dah menikah satu lagi. Kenapa tak ajak aku? Saya cakap macam tu kat dia. Dia kata, demi Allah Faiz, demi Allah, semua benda aku akan ajak engkau. Tapi poligami tak Faiz. Poligami tak Faiz. Ada satu kenalan kita pun subhanallah, lepas 2 minggu menikah jumpa Ana. Ana pesan ke enta siap-siap, tak kuat tak usah. Lepas 2 minggu. Lepas 2 minggu. Jadi jamaah ini mereka Allah Subhanahu Wa Taala, betul lah makna katanya, siapa yang mampu 2, 3, 4. Tapi poin utama dia, kalau untuk satu pun cubalah berlaku adil. Apa lagi? Fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ataupun kau boleh kahwin dengan hamba sahaya engkau lah. Maksudnya memiliki hamba sahaya. Kau tadah dulu kalau kita dengar riwayat, dia pernah tidur, dia bukan pernah tidur, dia ada hamba 70 wanita kan. So sebab tu di kalangan salafus soleh mereka pernah berkata, kami tak pernah tahu pun di kalangan sahabat dan juga salaf hanya bernikah dengan seorang sahaja wanita. Maknanya kata hari ni yang menjadi macam terkehadapan dalam bab poligami geng-geng Yaman lah. Orang-orang Yaman. Biasa kalau di jalanan mereka akan bawa 2 atau 3 pasangan. Dan kalau sambil mereka berjalan tu nampak ada seorang sahaja bawa seorang isteri dia kata, anta tazawwaj niswatan wahidah, maka dia kata na'am anta miskin. Kalau dia tengok kita di jalan bawa seorang je isteri, dia terus bagi cop, anta miskin. Miskin dia bukan tak ada duit, kesian. Kesian kat hang noh. Tak apalah. So dia pun berjalan dengan lagaknya. Tapi kat Malaysia tak boleh. Baru buka tajuk politeknik pun dah kena baik. Belum poligami, baru politeknik. Poli je. Muskilah. Zalika adna Allah ta'ulu. Kenapa Allah letak had-had itu? Semoga engkau tidak apa? Tidak berbuat zalim. Yalah, kadang-kadang nafsu kita begitu tinggi, tapi hak-hak dizalimi. Jadi Allah pun letaklah dia punya had. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah jadikan kita suami yang saleh, isteri yang salihah. Semoga Allah jadikan kita suami yang adil, isteri yang adilah. Begitu juga yang belum bernikah, zawwajakumullahu bikran wa thayyiba. Semoga Allah Ta'ala temukan kalian dengan anak dara dan juga janda. Moga-moga dapat kita hidupkan sunnah Nabi, sebab Nabi sebut faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa menyelisihi sunnah aku, dia bukan umat aku. Na'udzubillahi min dzalik. Yang baik datang pada Allah Ta'ala, ilmu datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Panjang umur rezeki, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.